علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar? Semua sihat hari ini? Alhamdulillah. Cik Ana dah balik holiday dah? Ya? Alhamdulillah sihat. Nampak tak sihat ke saya? Fitri duduk belakang? Kenapa Fitri? Penuh hari ni. Tak apa, nak duduk sebelah saya pun boleh Fitri. Boleh je mana-mana. Okey, hari ni semua sihat, semua okey, Saza pun okey. Balik. Nak balik ke? Penat orang datang daripada Woodlands. Kan, penat orang datang daripada Woodlands tiba-tiba sebalik pula. Okey, jomlah kita belajar. Okay, muka surat berapa kita? 472. Okey, baik. Muka surat 472, 473. Saya gabungkan saja ya perbincangannya itu pada poin B dan juga pada poin C. Sebab macam biasalah saya kata, sama sebagaimana poin A, saya dah bahaskan di poin A keseluruhannya. Yang penting pada poin B dan C pada kitab kita muka surat 472, 473, saya nak gabungkan perbincangannya. Dalam kedua-dua poin ini, ingin menegaskan bahawa sebagai seorang hamba, hidup kita ini perlu banyak bersyukur kepada Allah. Itu yang nak ditekankan. Okay? Dalam hidup ini perlu banyak bersyukur kepada Allah dan jangan kufur pada nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Syukur dengan nikmat yang kita ada, okay, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah. Betul tak? Apa saja yang kita ada dalam kehidupan kita ini bila kita bersyukur, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih bagus. Jadi alhamdulillah apa yang kita ada ini semua merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita syukuri, kita hargai dan kita jaga ia sebaik-baiknya. Untuk perkara yang tidak kita miliki, sabar. Okey? Ada banyak perkara kadang-kadang dalam hidup ni kita tak ada tapi kita inginkan. Tak salah untuk kita kejar apa yang tidak kita miliki dan kita berharap untuk memilikinya satu hari nanti. Cuma sebagaimana awal poin pertama tadi, syukur dengan apa yang kita ada tu kan, jangan kita remehkan. Kita nak kejar apa yang kita nak tu boleh saja, tak ada masalah. Dipersilakan. Yang penting ia mesti berada di atas landas syariat. Dan banyak bersabar ketika kita nak mengejar apa yang kita inginkan. Pada poin yang C di situ kan disebut tentang surah Al-Anfal, surah Ar-Ra'du ayat 53 surah Al-Anfal ayat 53 dan surah Ar-Ra'du pada ayat yang ke-11. Jadi kedua-dua ayat ini yang mengingatkan kepada kita setiap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada diri kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak ubah. Itu yang Allah berikan, itulah yang kita dapat. Saya bagi contoh begini ya. Kita daripada kecil, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan nikmat tubuh badan kita yang beginilah keadaan kita sampai kita tua. Okey? Yang mengubahnya kebiasaannya ialah kerana kesilapan dan juga perbuatan tangan kita sendiri. Betul tak? Mungkin kita hidung kita gini, tapi satu hari kita rasa kita tak bersyukur dengan hidung kita yang begini. Kenapa tak bersyukur? Nak mancung lagi. Gitu kan? Gitu kan? Mata kita dah macam gini dah sekarang ni. Mata saya besar ke kecil? Besar ya? Tak kecil ya? Saya nak kecilkan mata saya. Ni.
Saya nak kecilkan macam saya kan. Maknanya kita tak bersyukur tu kan. Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan kita beginilah keadaan diri kita. So kita ni rasa macam mata saya ni mungkin tak cukup besar, mata saya tak cukup kecil, hidung saya tak cukup mancung kan, ataupun mulut saya tak cukup kecil, mulut saya besar sangatlah macam tu kan. Pipi saya tembam sangatlah kan, saya nak kempeskan, nak tirus gini gitu kan. Tapi kalau kita bersyukur, insya-Allah kan, apa yang Allah beri pada diri kita tu alhamdulillah. Kalau ginilah keadaannya. Beza ya kalau untuk tujuan rawatan dan sebagainya itu beza. Mungkin ada orang dia ada kecacatan ya, pada wajah dia yang dia nak ubah elok. Ubah elok tu maksudnya bukan macam renovate tu lah, bukan. Tapi kita nak perbaiki supaya dia tidak menjadi fitnah pada pandangan mata orang lain, itu tak ada masalah. Dia tidak melanggar syariat asalkan tujuannya betul. Tujuannya lah untuk merawat, tujuannya untuk menjaga apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada diri kita. It's okay, tak masalah. Cuma kalau kita mengubah, itu tak boleh. Orang perempuan contoh satu lagi nikmatnya. Kita kalau dah ada kening gini sajalah. Jangan cukur-cukur. Kan? Jangan cukur-cukur. Kenapa kalau kening tebal tak cantik ke? Oh, yang cantum tak cantik. Kak Sun kata kalau cantum tak cantik. Cantik lah. Tengok nampak ya. Kecantikan ini adalah subjektif. Kan? Dia subjektif. Kita rasa tak cantik tapi orang lain melihat cantik je kau punya kening tu kan sebab dia tercantum tu kan. So kita bersyukurlah. Cuma kalau sekiranya kesyukuran itu tidak ada, rasa macam tak kena saja apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, itulah kita mula mengubah, kita mula tak puas hati dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Sebab tu tadi dalam surah Al-Anfal dan juga surah Ar-Ra'du dengan ayat yang ke-53 dengan ayat yang ke-11, Allah kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum ataupun diri kita sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi kalau kita yang ubah, ya begitulah. Pengubahan ataupun perubahan dalam hidup kita ini kita boleh lihat daripada dua sudut. Satu kita ubah kepada kebaikan, satu kita ubah pada keburukan. Jadi kalau kita ubah pada kebaikan, itu memang wajar. Memang kita perlu ubah pada kebaikan dan Allah Subhanahu Wa Taala tuntut kita ni untuk sentiasa berubah ke arah kebaikan. Kita tak boleh sentiasa berada di takut yang lama, gitu-gitu je lah keadaan diri kita. Tak boleh. Kita mesti ubah kepada kebaikan. Contoh kalau kita tak ada ilmu, kita berubah kepada orang muslimah yang berilmu. Kita tak tahu, kita berubah menjadi orang yang tahu, bermakna itu kita ubah. Kita tak boleh duduk pasrah kepada nasib diri kita, tak sedemikian. Tapi kalau kita ubah kepada yang tidak baik, ini jadi masalah. Mengubah diri kepada hal yang buruk ataupun hal yang tidak baik, ini merupakan perkara yang menunjukkan ketidaksyukuran kita kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Terutamanya tentang hal hukum hakam. Okey, terutama tentang hal hukum hakam, tentang hal wajah kita, kecantikan kita dan sebagainya. Kalau kita ubah hal itu, maka inilah menunjukkan bahawa hamba ini aku dah bagi dia begini tapi dia nak ubah begini, bahkan dia menggunakan perkara-perkara yang menentang ataupun melanggar hukum hakam. Ini menunjukkan kita memang tak menjadi hamba Allah yang redha. Bahkan kita menentang setiap sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Okay, so itulah keseluruhannya daripada poin kita yang B dan juga poin kita yang C. Dan sekarang saya nak masuk pada bab kita yang baru iaitu bab kita yang ke-12 bertajuk sifat yang luhur. Okey, baik. Muka surat 474, bab kita yang ke-11, sifat yang luhur. Poin kita A di situ bertajuk kekerdilan jiwa. Syaqiq bin Ibrahim pernah menyatakan bahawa pintu taufik tertutup bagi manusia kerana 6 perkara. Banyak kali saya dah ingatkan, taufik dan hidayah ini sangat diperlukan oleh kita hingga kita menghembuskan nafas yang terakhir. Okay, sampai bila-bila, selama mana kita bernafas, kita hidup, kita sangat perlukan kepada taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itu kita dah bincangkan tentang perbezaan antara keduanya, masih ingat tak?
Apa beza antara taufik dan hidayah? Nak ulang lagi ke? Ha, kenapa ketawa? Tak ingat? La haula wala quwata illa billah. Apa dia? Taufik pertolongan. Habis kalau hidayah? Petunjuk. Oh macam itu. Oh taufik itu pertolongan Allah supaya kita kekal di atas jalan hidayah. Taufik ni ialah kekuatan untuk kita melaksanakan hidayah. Okey, kekuatan untuk kita melaksanakan hidayah. Ini kita panggil sebagai taufik. Hidayah ni kita panggil sebagai petunjuk yang mana semua orang bagi saya je boleh nampak hidayah tu. Tapi nak buat memang susah. Ia memerlukan kepada taufik. Jadi sebab tu kita kalau nampak benda-benda baik tu kan tak semua orang akan buat benda baik. Walaupun kita nampak depan mata kita. Kita jalan-jalan, kita duduk dekat bus stand ke apa kan, kita nampak ada orang buat baik depan mata kita. Tapi kita nak buat sama macam dia. Belum tentu. Belum tentu keadaannya. Dia cuma kata, oh saya inspired lah. Saya macam terinspirasi. Tapi kekuatan untuk melaksanakan tu belum ada lagi. Kita nampak orang baik, okay, senang saya panggil ni lah. Kita nampak orang yang hari-hari baca Al-Quran, itu kirakan hidayah tau. Kita dapat petunjuk hidayah tu. Kita nampak hari-hari orang baca Al-Quran, kita nampak hari-hari orang solat, hari-hari orang mungkin kita nampak ada contoh mungkin dalam rumah kita, mak kita solat tahajud tiap-tiap malam, mak kita mungkin puasa Senin Khamis. Tapi kita nampak benda tu. Bagi saya ini hidayah. Kita dah nampak petunjuk Allah berikan ini kebaikan yang kalau kita buat kita akan dapat ganjaran yang baik. Tapi belum tentu kita boleh buat sama macam mak kita buat tu. Betul tak? Tak sama. Kita akan rasa macam, Alhamdulillah mak saya buat macam tu kan. Perasaan kita, Alhamdulillah mak saya bangun tiap-tiap malam tahajud. Mak doa kakak ya. Itu ajalah yang kita mampu. Mak doakan kakak tau. Kakak dapat jodoh. Kakak gitu, kakak gini kan. Jadi macam kita suka nak cakap pasal jodoh. Amin. Alhamdulillah. Amin. Okay, amin. Kita raikan apa yang mak kita lakukan daripada sudut kebaikan itu. Kita nampak petunjuk tu. Dan seharusnya kalaulah kita katakan sebaiknya kitalah yang doa pasal jodoh tu ni Cik Ana kan. Kitalah yang doa sendiri. Tak payahlah seluruh orang doa untuk kita. Kitalah yang bangun tiap-tiap malam untuk tahajud. Bukan kita suruh orang lain bangunkan untuk kita tahajud tu suruh dia doa. Kita sepatutnya usaha. Tapi kita ada kekuatan. Ini kita panggil sebagai taufik. Taufik itu tak ada pada kita. Belum ada lagi. Kita perlukan kedua-duanya, taufik dan hidayah. Sebab tu di sini, dia gunakan perkataan taufik. Dia kata, pintu taufik itu boleh tertutup dengan 6 perkara. Kita nak taufik ni supaya kita dapat buat apa yang telah dihidayahkan kepada kita. Apa yang telah Allah tunjukkan, kebaikan yang Allah tunjukkan depan mata kita dalam hidup kita. Kita belajar sekarang ini juga kita kata sebagai hidayah yang kita dapat. Tapi kita nak amal hidayah tu dia belum tentu. Dan kita nak jaga supaya hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ia menjadi taufik dalam kehidupan kita supaya kita dapat amal sampai hujung nyawa kita. Jadi 6 perkara ini jaga baik-baik jangan kita lakukan. Okay, so ada 6 perkara yang dia kata pintu taufik tertutup bagi manusia kerana 6 perkara. Kita nak pintu taufik itu sentiasa terbuka dalam hidup kita, kita tak nak ia tertutup. Pertama, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Sibuk dengan nikmat daripada mensyukurinya. Ni macam topik yang baru lepas, kan? Sebab tu tadi Ustazah tak baca panjang sampai habis lah. Sebab dia masukkan lagi pada poin kita yang pertama di sini. Kita sibuk dengan nikmat yang Allah beri tapi kita tak bersyukur dengan nikmat tersebut. Kita dapat satu nikmat ni, kan okeylah kita kata kita suka dengan nikmat itu. Tapi bagaimana bentuk kesyukuran kita? Minggu lepas saya bincangkan kalau kita syukur ada berapa poin? 3 apa dia? Lisan, hati dan perbuatan. Kita mungkin bila kita bersyukur tu lisan sahaja. Kita kata, oh Alhamdulillah Allah bagi saya ni, Alhamdulillah Allah berikan itu, berikan ini. Tapi bagaimana hati dan juga anggota badan kita? Belum tentu. Kan? Kalau anggota badan tu kita syukur apa kita buat? Semakin patuh, semakin taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seseorang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan nikmat, tapi dia sibuk dengan nikmat, ialah kita jaga kita apa, tapi tak menjadikan kita orang yang semakin baik daripada sudut ketaatan.
itu belum lagi kita panggil ia sebagai mensyukuri nikmat. Belum lagi kita panggil ia sebagai satu hal yang untuk kita tunjukkan bahawa aku bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang pertama ni kita nak sentiasa pintu taufik itu terbuka. Bila kita Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan nikmat, kita beramal soleh setiap masa dan sepanjang masa sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tidak beramal soleh, sedangkan nikmat itu mencurah-curah dalam hidup kita, pintu taufik itu Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup. Sehingga kita tak ada rasa nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jaga baik-baik ya. Setiap apa nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam hidup kita, nikmat kesenangan, kebahagiaan, kekayaan, semua itu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Bagaimana? Dengan semakin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin kuat solat malam kita, semakin banyak bacaan Al-Quran kita, semakin mantap zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin banyak juga puasa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan semakin jauh. Kalau kita semakin jauh, bermakna kita semakin lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sibuk menjaga nikmat tersebut tanpa ada rasa untuk bersyukur pada Allah daripada sudut tubuh badan itu tadi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua di sini dia kata senang mencari ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Bagaimana tu? Terasa ke tidak? Terasa? Oh, terasa. Alhamdulillah lah terasa. Maknanya hati tu hidup betul. Hati hidup. Kita kalau terasa ni hati hidup. Maknanya kita tahu kan, kita alamak banyak belajar tapi tak beramal dengan ilmu. Ini satu perkara yang perlu juga kita titik beratkan. Okey. Kita sekarang, ilmu ni bagi saya, ilmu dia adalah sesuatu hal yang mudah untuk kita capai. Kadang-kadang ilmu ni tak perlu menuntut kita untuk keluar daripada rumah kita pun. Sebab apa? Dekat FB ada. Online, kuliah Zoom lagi kan, banyak. Kita ada banyak pilihan dan kita kata tidak ada satu alasan pun yang valid untuk kita kata saya susah nak menuntut ilmu. Tak ada alasan yang valid. Sebab dengan teknologinya, dengan banyak kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat ni, nikmat kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, maknanya kita boleh dapat ilmu tu dengan sangat mudah. Senang ilmu itu dicari. Betul tak? Kita duduk dekat rumah pun, kita buka handphone kita, ilmu dah ada dah dekat handphone kita. Dia tak perlukan laptop. Kalau dulu orang kata, oh saya tak ada laptop, susah saya nak belajar. Tak ada. Sekarang kita dah boleh guna smartphone kita. Kan? Hatta saya kata, TV kita pun sekarang dah, Masya Allah. Smartphone, smart TV kan? Boleh connect to internet, boleh tengok FB, boleh tengok macam-macam. YouTube pun kalau tengok Darul Ghufran ni, Facebook, bukan saja Facebook tapi YouTube juga disiarkan. Bermakna kita ada dua alternatif. Kalau kata Facebook tu nak kena tengok di handphone ataupun di laptop, kita boleh buka YouTube di TV kita. Alhamdulillah dapat tengok live. Ilmu itu dia datang kan dengan mudah, sangat senang. Dia tidak ada kita panggil satu hal yang macam, oh banjir lah nak pergi kuliah Sakinah susah. Ada banjir ke? Tak ada kan? Tak ada bas tiba-tiba. Merepek. Mogok. Tak ada, Singapore tak boleh buat gitu. Berani buat macam tu. Tidak ada sebab sistem kita bukan macam negara lain tau. Tiba-tiba MRT tak jalan. MRT tak jalan, ada teksi. Begitu keadaannya. Ke apa lagi nak kata? Kalau sakit pun saya kata, boleh tengok dekat rumah. Baring kat rumah. Maknanya tidak ada kita panggil alasan yang kita nak cipta kerana tak boleh belajar. Ilmu itu terlampau senang kita nak peroleh. Bukan saja saya kata dekat Singapura saja kita boleh tengok kuliah luar negara. Kan nak tengok kuliah dekat UK, sampai ke UK kita kata boleh tengok. You can access. Tak ada satu kata susah lah, tak ada ilmu lah, tak boleh itulah, tak ada orang nak ajar lah, apalah. Itu saya kata apa excuse, alasan yang dah tak valid lagi. Kita tak valid lagi.
Jadi kalau contoh saya kata, kalau saya ni tak mengajar Al-Quran, ada orang lain yang mengajar Al-Quran kan? Ramai orang mesej, "Ustazah boleh tak ajar saya Quran?" Uh, saya fikir lagi kan. Saya kalau ajar Al-Quran, saya tak ajar kuliah duha. Dia macam itu. Dia either one. Dia macam tu. Kan saya kalau ajar Quran, saya tak pegang kuliah duha. Kalau saya pegang kuliah duha, saya ajar Quran. Dia macam itu. Sebab saya tak boleh fokus dua-dua benda. Dia gitu. Ataupun gini saya kata, forte saya berbeza. Kita ada setiap asatiza ada forte yang berbeza-beza. Okey. Ada ustazah dia mahir dalam ilmu Al-Quran, ada ustazah mahir dalam ilmu hadis, ada ustazah mahir dalam ilmu fiqh. Jadi kita fokus pada apa yang menjadi kepakaran kita. Senang saya kata semikian. Bukan saya kata saya tak boleh mengajar Al-Quran sebab saya bermula dengan mengajar Al-Quran ya sebagai seorang ustazah. Jadi saya tak boleh lupalah asal usul saya juga. Saya tak boleh lupa asal usul saya. Dan saya mula dengan bacaan Al-Quran, saya mula mengajar Al-Quran, saya mula memperdengarkan Al-Quran kepada orang ramai. Itu memang forte saya. Cuma kalau nak kembali kepada asalnya itu kan agak sukar sebab kita dah berubah daripada sudut kepakaran itu. So saya kata ginilah, kalau saya tak mengajar ada lagi ramai ustazah lain yang boleh mengajar. Tapi ada orang marah pula. Orang kata apa ni nama je ustazah tapi tak nak ajar ngaji. Macam mana tu? No time. Oh. Mak Aisyah kata no time. Awak ni kalau saya nak ajar awak ngaji, ajar awak hadis, ajar awak fiqh, ajar awak faraid, semualah kursus jenazah semua saya ajar. Soal lain nak ajar apa? Macam gitu kita kan. Semua saya ni, semua saya ambil. Habislah. Kawan-kawan saya tak boleh cari makan dah. Dulu pernah ada seorang ustaz kata apa? Ustazah Sakinah ni kalau dia lelaki habislah. Dia lah jadi imam, dia lah jadi dia baca khutbah, semua dia ambil. Jadi kita tak boleh ambil semua benda. Kan? Yang penting saya nak kata ilmu itu mudah dicari. Cuma kita ni bagaimana nak ataupun tidak. Dan dalam keadaan kita mudah dapat ilmu tu kan, amal ke tidak? Balik masuk pada poin tu. Amal ke tidak? Hari-hari sekarang kita belajar ni. Kan? Cik Ana dah senyum dah. Senyumnya sungguh mengancam Cik Ana. Hari-hari kita belajar sekarang ni. Tapi bagaimana ilmu yang kita belajar? Amal ke tidak? Tadi saya tanya, Taufik dengan Hidayah pun masih confuse lagi. Padahal dah bincang banyak kali. Nampak tak? Hari tu muqayyad dengan mutlak pun tak ingat ya? Oh. Kak Som. Muqayyad dengan mutlak pun tak ingat dah. Padahal dah banyak kali dah Ustazah bincangkan. Hukum muqayyad macam mana, hukum mutlak macam mana. Tak tahu dah Ustazah. Confuse lagi. Kenapa kita confuse? Kenapa tak ingat? Sebab kita tak amalkan. Itu masalahnya. Ini belum tanya hadis lagi ni. Saya belum tanya lagi hadis. Hafal dah apa yang saya sampaikan hadisnya? Entah, tak tahu. Belum tanya lagi status hadis tu, tak tahu lagi. Kan sekarang ini kita nak pintu hidayah sentiasa terbuka. Maaf, pintu taufik ya. Sentiasa Allah Subhanahu Wa Taala buka untuk kita. Jadi kita nak bagaimana caranya ialah dengan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Bila kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari itu, insya-Allah pintu taufik itu sentiasa Allah Subhanahu Wa Taala buka. Allah akan permudahkan untuk kita mengamalkan apa yang kita belajar. Jangan lupa Nabi ingatkan kepada kita, kaki anak Adam ini dia tidak akan berganjak di hari kiamat setelah sehingga disoal tentang 4 ke 5. 4 ke 5. 4. Okey, apa dia sebut dulu? Umur. Kenapa dengan umur kita? Umur dihabiskan untuk apa? Okey. Saya nak dengar dulu saya belum betulkan lagi. Seterusnya apa? Harta daripada mana dapat? Ke mana dibelanjakan? Dah 3. Lagi satu? Tubuh badan. Okey, tubuh badan kenapa?
Kita buat apa dengan tubuh badan kita? Allah tanya. Jadi 4 ke 5? 4 ke 5? 5. 5, okey? 5. Ilmu yang kita pelajari, Nabi kata apa? Hatta yus'al an ilmihi fima amal. Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya pada tentang ilmu kita, dengan apa kita beramal ataupun bagaimana kita beramal dengan ilmu yang kita miliki. Jadi perkara ini ia menjadi amanah. Kan kita nampak persemikan kan? Yang Allah Subhanahu Wa Taala akan soal kita nanti di hari kiamat. Kita senang sekarang belajar, banyak kuliah kita ikuti, banyak ilmu yang kita pelajari, tapi ada tak kita amal? Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya, bagaimana pengamalan kita tentang ilmu tersebut? Nak lihat contoh, kita ni beramal ke tidak bagaimana? Oh, ni confuse Orang belakang confuse. Okeylah, saya kan tak nak tulis sebab benda tu dah banyak kali saya bincangkan. Dia masih confuse lagi. 5 perkara tu apa ya? Okey. Hadis riwayat siapa ni, ingat tak? Okey. Yelah, kalau dia punya konten tu tak ingat apatah lagi ya, dia punya riwayat tu ya Allah ya Tuhanku, ustazah ni pun. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad sahih ke hasan? Hasan. Hasan tu cucu Mak Isah. Betul tak? Sahih ke hasan? Tiba-tiba keluar dhaif. Sahih, sahih. Okey. 5 perkara nak cari Memang dah tulis pun tapi mungkin ada yang belum datang kuliah hari tu. Okey, satu apa tadi? Umur. 2, ilmu dulu. 3, harta. Harta 2. Sumber, okey? Harta lagi, belanja. Okey, saya guna point form saja ya, tak nak panjang-panjang. 5, tubuh badan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, sanadnya sahih. Jadi sekarang ni, poin tadi yang kedua dalam kitab, Allah Subhanahu Wa Taala akan tutup pintu taufik dalam hidup kita kalau sekiranya kita ada ilmu tapi kita tak amalkan. Ilmu yang kita pelajari, yang kita peroleh, ia sangat penting untuk menjadi guidelines atau panduan dalam kehidupan. Tadi saya kata, contoh ni kita nak tengok ilmu ni kita amal ke tidak, kita tengok tentang sabar saja. Banyak tak belajar tentang sabar? Sabar tu macam mana? Menahan diri dari kemarahan. Tapi bila marah sabar ke tak? Nampak? Nampak? Itu belum amal lagi. Sebab kalau kita belajar tentang sabar ni kan, bila kita nak marah tu kita dah tahu dah. Kena kawal, kita faham, aku ni kena sabar. Tak boleh ni kalau nak pekik-pekik, tak boleh nak tengking-tengking, tak boleh tangan jalan. Kan kita faham tentang hal tu. Ataupun kita fikir ada orang menyakitkan hati kita, sabar lagi. Keadaannya sedemikian. Bermakna kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Tapi kalau tahu sahaja tentang sabar, sabar tu dapat pahala besar, kan nanti masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan ganjaran itu, baik gitu, tapi tak amal,
Macam mana? Tak guna juga kan? So di sinilah yang kita lihat bagaimana taufik itu perlu sentiasa kita buka. Maknanya kita berikan ruang agar ia ada dalam diri kita dengan beramal pada ilmu yang kita miliki. Bila kita beramal dengan ilmu tersebut, insya-Allah pintu taufik sentiasa Allah Subhanahu Wa Taala buka untuk diri kita. Baik, seterusnya yang ketiga. Cepat melakukan dosa namun lambat bertaubat. Macam mana? Dah nak pukul 11 eh? Aku baru pukul 5. Aku baru pukul 5. Baru nak kat 11 cepat eh. Saya rasa macam baru start itu. Okey, yang ketiga, cepat melakukan dosa namun lambat dalam bertaubat. Macam mana tu? Cepat buat dosa, lambat taubat. Kita kena cepat taubat ke lambat taubat sekarang ni soalannya? Cepat. Kalau lambat? Kalau lambat taubat ada titik hitam dalam hati. Itu ilmu kan? Bermakna kita tahu apa yang perlu kita buat bila kita melakukan dosa, terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia macam ni tahu. Kalau nombor 2 tu settle, semua settle. Okey? Semua maksudnya bila kita ni ada ilmu, kita terus buat yang 3, 4, 5 dan 6 di bawah ini, insya-Allah semuanya akan settle. Maknanya selesai, tak ada masalah. Tapi kalau yang nombor 2 tu masih lagi bermasalah, ada ilmu tapi tak buat, kita akan jadi nombor 3, nombor 4, 5 dan 6 dalam kitab kita ni. Macam tadi kita kata, orang yang dia melakukan dosa, ilmu yang kita miliki ya, kena cepat bertaubat. Kalau kita tak cepat bertaubat, apa jadi pada diri kita? Hati kita akan mati. Okey, betul tak? Ini semua angguk-angguk. Itu angguk betul-betul. Oh tak. Betul. Itu je respon yang tadi. Betul-betul. Oh tak. Kenapa hari ni? Sejuk ya? Oh sejuk. Sejuk dengan soalan ke kejut ekor ni? Hari ni kena soalan bertubi-tubi ya? Betul. Tak. Ya, soheh. Tak soheh. Macam mana ni belajar? Letih aku macam ni. Sabar. Sabarlah. Kalau saya tak sabar dah lama saya balik. Saya kalau tak sabar dah sudahlah. Give up aku mengajar makcik-makcik ni. Asyik tak ingat nak kena tulis 10 kali tulis. Wah, kalau tak sabar dah lama dah. Give up tak mengajar lah leceh betul makcik-makcik tak ingat. Aduh ya Allah. 10 kali aku tulis 10 kali tak ingat. Subhanallah. Okey, tadi siapa soalan? Okey, taubat. Taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sekarang ilmunya ada. Kalau sekiranya kita tak bertaubat kepada Allah, hati kita akan mati. Okey, kerana apa? Ada titik-titik hitam dalam hati kita. Hadisnya riwayat mana satu Mana satu hadisnya? Bunyinya macam mana, Cik Ana? Kena buka juga. Mak Isa, bunyi macam mana Mak Isa hadis tu? Oh, hadis Bukhari, jangan Mak Isa. Itu nampaknya sangat sangat tembak menembak ya Mak Isa. Siapa tadi cakap? Hadis riwayat Tirmizi betul. Okey. 10 markah. Sahih ke tidak? Hasan betul. Masya-Allah tabarakallah. Okey, bunyinya macam mana hadisnya? Alah, bunyi tak tahu dah macam mana. Nak bunyi lagu apa? Lemak manis. Mm. Macam mana bunyi dia?
Innal 'abda idza akhta'a khati'ah. Boleh sambung? Tak boleh sambung? Oh, ini memang nak kena buka kelas hafal hadis ni. Ada tak orang nak ikut kalau saya buka kelas hafal hadis? Tak nak. Cepat, jangan cepat dia jawab, tak nak. Ustazah hafal seorang lah Ustazah. Saya kalau hafal memang tak bunyi-bunyi lah bunyi dia. Inna pun tak keluar Ustazah. Okay, innal 'abda idza akhta'a khati'ah. Sesungguhnya seseorang hamba jika dia itu melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan ada titik hitam dalam hatinya, satu titik hitam. Pasal apa jadi Kak Som? Sebelum itu, awak ni jangan pergi expressway. Kalau sekiranya dia stop, ini dulu, datang dulu Nabi kata bila seseorang itu dia berhenti daripada melakukan dosa itu, apa jadi? Dia bertaubat dan beristighfar dulu, kemudian hatinya akan gilap kembali. Bersih kembali hatinya. Barulah masuk tadi. Tapi kalau dia tambah, maka titik hitam itu dia akan semakin bertambah sehingga adalah arron, penutup yang menutupi hati tersebut. Boleh ingat hadisnya? Dah cakap Melayu dah. Saya tak guna bahasa Arab tau. Saya tahu kalau cakap bahasa Arab nanti lagi makin confused. Makin confused makin confused. Jadi saya guna bahasa Melayu tadi. Boleh ingat hadisnya? Kalau kuliah penawar hati kena ingat ya hadis ini sampai mati. Sampai mati kena ingat hadis ni. Sebab kita ulang banyak kali tentang hadis ini. Okay, daripada awal kita belajar sampailah hari ini, sentiasa saya ulang-ulang hadis tersebut. Kena ingat riwayatnya siapa, sanadnya bagaimana, okay, hadis itu. Sehingga bila kita ni tadi buat dosa, kita akan cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perintah Allah. Kalau kita rujuk dalam surah An-Nisa. Okay, surah An-Nisa ayat 17 hingga 18. Dalam surah An-Nisa ayat 17 hingga 18, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata apa? Allah beritahu kepada kita taubat kita yang sebenarnya ini bagaimana? Innamat taubatu 'alallahi lillazina ya'maluna as-su'a bijahala. Sesungguhnya penerimaan taubat itu disanggup oleh Allah hanya bagi orang-orang yang melakukan kejahatan disebabkan sifat kejahilan. Thumma yatubuna min qaribin. Kemudian mereka segera bertaubat. Nampak ya? Dalam ayat ini surah An-Nisa ayat yang ke-17, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita buat dosa, kita cepat bertaubat. So ciri taubat ini ada dua. Dia bukan berdosa tapi kemudian tak apalah, Allah mesti bagi chance. Dia bukan begitu. Ataupun tunggu esok akhirnya tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri taubat yang benar ialah satu, bila kita buat dosa, seterusnya Allah kata terus dia akan bertaubat dengan sesegera mungkin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah kata apa? Faulaika yatubullahu alaihim. Maka dengan dua sebab itu kita melakukan dosa dengan keadaan yang kita bersifat jahil tu. Jahil ni maksudnya ialah kadang-kadang kita terbuat dosa. Okey, ataupun kita tak tahu buat ni berdosa. Dia bukan sebab dah tahu dah zina tu dosa tapi nak buat juga. Dia bukan gitu. Dalam keadaan dua ini, satu, kita buat dosa dalam keadaan kita jahil, kita tidak tahu, kemudian kita diberitahu tentang hukum hal tersebut, seterusnya kita segera bertaubat. Dua sebab ini menjadikan Allah kata apa? Yatubullahu alaihim. Mereka diterima Allah taubatnya. Wa kanallahu aliman hakima. Dan ingatlah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Seterusnya pada ayat yang ke-18, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita tentang orang yang dia menunda taubatnya. Allah kata walaisatit taubatu lillazina ya'maluna as-sayyi'at, dan tidak ada gunanya taubat itu bagi orang yang selalu melakukan kejahatan hatta
hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga datanglah pada mereka dengan kematian. Bila nak meninggal dunia baru ada rasa nak bertaubat pada Allah. Kalau dalam keadaan begini Allah kata apa? Orang ini akan kata qala inni tubtul an. Bila dah nafas ini dekat ni apa panggil? Kerongkongan, ghar-ghar. Barulah ada rasa, ya Allah aku dah nak bertaubat pada engkau. Kalau begitu situasinya Allah kata walallazina yamutuna wahum kuffar, dan tidaklah mereka itu mati yang mana sedang mereka itu tetap dalam keadaan yang kufur, ulaika a'tadna lahum azaban alima. Orang-orang yang demikian kami telah sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Bermakna taubat itu jangan ditunda sampai nanti bila nak meninggal baru kita kata, ya Allah baru sekarang aku nak bertaubat. Ini macam Firaun. Firaun bila Allah masukkan dia, Allah telankan dia dalam lautan itu, baru dia mengaku Allah itu Tuhan, baru dia nak bertaubat. Allah terima? Tak, Allah tak terima. Maksudnya begini, kita kalau buat dosa, cepat-cepat terus bertaubat. Jangan tunggu Allah timpakan musibah. Jangan tunggu Allah berikan kita sakit. Jangan tunggu itu, jangan tunggu ini. Baru kita nak terduduk dan terengadah. Dia tak jadi waktu tu. Kita nak sekarang kita ada satu kesedaran, bila saya tahu ini dosa, terus kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kali saya ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Innallaha yabsutu yadahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan tangannya untuk orang yang dia buat dosa pada malam hari, kemudian dia bertaubat di siang hari bagi menerima taubatnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga membentangkan tangannya bagi orang yang dia bertaubat di siang hari, kerana apa? Dia buat dosa pada malam hari. Kita buat dosa pada waktu malam, kemudian kita pagi tu kita ingat, semalam saya buat dosa ya. Terus kita bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala terima. Kita buat dosa siang hari, okeylah kita dah buat dosa, malam tu nak tidur baru teringat, pagi tadi, siang tadi saya ada buat dosa. Terus kita bertaubat kepada Allah, Allah terima. Cara taubat yang sedemikian. Sebab apa? Kita bersegera bertaubat kepada Allah. Dan Nabi SAW ingatkan kepada kita keadaan itu, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat kita ini siang dan malam. Pintu taubat itu dibuka 24 jam. Itu berlaku sampailah matahari terbit dari barat. Bermakna tidak ada satu ungkapan kata, Allah terima tak taubat saya? Ungkapan kata itu tak sepatutnya ada pada diri kita. Sebab Allah sentiasa buka pintu taubat untuk kita ni yang bernama hamba. Kerana Nabi SAW juga telah ingatkan kepada kita, setiap daripada diri kita ni memang nature-nya kita ni buat dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ada buat salah, ada buat dosa. Namun Nabi SAW ingatkan kepada kita banyak kali. Nabi kata apa? Tetapi yang sebaik-baik orang pendosa ini apa dia buat? Adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita buat dosa, terus bertaubat kepada Allah. Kita jangan kata, tapi hari tu saya dah buat dosa, saya taubat, punya saya buat dosa, saya nak taubat lagi ke? Yes, sampai kita mati begitu keadaannya. Dia bukan dalam keadaannya, Allah, nanti Allah tak terima bagaimana? Dia bukan soal Allah terima ataupun tidak. Soalnya kita nak taubat ataupun tidak. Kalau kita ini jadi hamba Allah yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna kita tak tutup pintu taufik itu. Kerana apa? Kita beramal dengan ilmu kita. Kita tahu seorang pendosa kewajipannya ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat nasuha. Itulah yang kita buat. Alhamdulillah, terus-terusan kita beramal soleh. Nanti kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pasti uji kita, kita akan buat dosa lagi, kita taubat lagi. Begitu keadaannya. Sebab kita tak bersih daripada dosa. Ada je dosa kita buat. Kita ngumpat orang lain contoh kan. Kita viralkan tentang perkara yang tak betul. Ini dosa. Mungkin kita sakit hati dengan orang lain, kita rasa dengki dalam hati kita, tiba-tiba kita tengok orang jealous. Ini perkara-perkara yang kadang-kadang kita tak dapat nak elak. Tapi apa yang boleh kita buat? Bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah supaya titik hitam itu dia akan hilang.
akhirnya berkilat hati kita ini. Itu tugas kita. Tapi kalau kita biarkan dosa tu kan, akhirnya kita selesa. Kita rasa tak ada apa-apa. Itulah yang menjadikan kita orang yang lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya yang keempat. Terpedaya, 2, 3 dah. Yang keempat, terpedaya, iaitu bergaul dengan orang-orang soleh namun tidak mahu meniru perbuatan mereka. Macam mana tu? Apa dia, Mak Isa? Oh, ambil tangkap apa tu? Tangkap glamour je ambil gambar. Betul-betul. Oh, Kak Sam baru, betul-betul. Tangkap glamour je ambil gambar. Lepas tu tak ikut pun macam mana orang soleh tu. Betul juga ya. Baguslah contoh Mak Isa. Sungguh up to date contohnya. Betul juga kan. Ini kita panggil sebagai penyakit akhir zaman ya. Penyakit kita di akhir zaman. Kadang-kadang saya pun tak nafikan lah ya. Kita pun merasai lah benda-benda macam ini kan. Kita tengok orang ni, oh bukan main lagi ambil gambar dengan kita. Ya Allah. Sampai tarik-tarik peluk-peluk kuat-kuat sampai habis tudung kita. Kesian ni Mak Isa, betul kesian. Sampai sengit tudung orang tarik. Takut sangat tak dapat ambil gambar gitu. Sini, sini ambil gambar. Oh, selfie. Saya kata sabar. Sampai tak bernafas kadang-kadang. Tapi actually apa yang kita hendak? Apa yang kita nak daripada hal itu semua? Kita nak tunjukkan apa? Kita nak buktikan saya pergi kuliah Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Kita nak buktikan apa sebenarnya? Bila kita nakkan benda ni, yang penting saya tak kisah ya, jangan lepas ni tak nak ambil gambar pula dengan saya. Oh, jangan ambil gambar dengan Sakinah lah. Nanti kan dia kata, kita ni tak nak beramal dengan ilmu, nak ambil gambar aja. Bukan gitu maksud saya. Tak kisah nak ambil gambar ke, nak selfie ke, nak wifi ke, nak apa, pi lah. Tak kisahlah. Pi lah. Tak kisahlah. Saya tak ada masalah. Cuma kita kena banyak muhasabah. Okay? Setiap daripada diri kita. Bila kita ni ada mungkin asatiza yang kita kagumi, yang kita memang suka sangat-sangat, apa yang kita hendak? Kita hendak ilmunya, bukan dirinya. Saya kata gini, kalau datang kuliah saya kerana ilmu, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Bagi saya itu satu perkara yang sangat elok. Tapi kalau datang kuliah sebab saya tu, saya rasa itu perlu sebab saya tu kenapa ya? Oh, cantik, masya-Allah. Ada duit tak? Glamour? Oh, sebab apa glamour? Oh, pergi kuliah Ustazah Sakinah mesti confirm glamour ke? Oh, tumpang glamour. Dia jangan begitulah ya. Kita belajar tu kerana Allah. Banyak kali saya ingatkan kan, belajar ini kerana Allah. Supaya kita ni tak jadi orang yang terpedaya. Ini kita panggil sebagai apa tu panggil? Saya lupa word tu. Ini kita panggil sebagai apa, iblis? Tablis iblis. Bolehlah, okay. Bolehlah kalau guna word tu. Actually ada satu word dekat pemikiran saya, dia tak keluar pula. Yang mana iblis ini, dia memang sengaja buat perkara-perkara yang begini. Supaya kita nampak baik, kita nampak bagus kan. Tapi actually kita ni taklah baik mana, bagus mana. Sampai jatuh. Sampai jatuh Rihal dengar. Kan? Tapi taklah kita tu baik dan bagus mana. Yang kita cuma ada ialah glamour tu tadi. Yang kita nak tumpang tadi kan. Dia tangan semikian. Yang kita nak ialah ilmu. Bila kita makin duduk dengan orang-orang yang soleh, makin baik diri kita. Itu kita nak. Saya tak kata saya baik ya. Bukan begitu. Maksud saya nak kata gini. Makin banyak kita duduk dalam kuliah, kita jadi orang yang makin takut pada Allah. Dia semikian. Sebab apa? Setiap kali kita belajar ini, kita belajar tentang Allah, tentang hukum hakam Allah, tentang ayat Allah, tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana ia menghidupkan hati kita, menambah-nambah keimanan kita kepada Allah.
Dan ada orang semakin dia banyak duduk dalam kuliah, semakin banyak dia belajar, dia nampak orang-orang yang soleh dan saya berhusnuzan dengan semua yang duduk di hadapan saya ini semua yang soleha. Yang duduk di hadapan saya ialah wanita-wanita yang soleha. Jadi kita meramaikan orang-orang yang soleha dalam hidup kita. Setiap hari kita nampak wanita-wanita yang baik, itu yang kita hendak. Ia semakin menjadi semangat bagi diri kita, motivasi bagi diri kita untuk makin dekat pada Allah. Dia sepatutnya begitu. Bukan makin banyak kita duduk kuliah, makin banyak kita ni sentiasa kita ni istiqamah dengan kuliah, makin jauh kita daripada kebaikan. Dia tak nak sedemikian. Kalau begitu, di mana kita nak kata amal pada ilmu? Sebab semakin kita ni nampak orang yang baik, sepatutnya kita jadi semakin baik kan? Bukan menjadi semakin bobrok perangainya. Kan dah guna bahasa Indonesia. Kan tanya, bobrok tu apa? Semakin teruk perangai kita. Bukan gitu. Bukan gitu keadaan kita. Kita nak semakin kita duduk dengan orang yang baik-baik, semakin duduk dengan muslimah-muslimah yang solehah, ini alhamdulillah semakin baik hati kita, semakin jauh kita daripada sifat dengki, jealous, khianat, ini semua hilang, tak ada langsung. Sebab apa? Yang kita lihat ialah kasih sayang. Yang kita lihat ialah keimanan, ketakwaan, itu yang kita inginkan. Dah sudah, kalau ada apa-apa tu sikit-sikit sudah. Kan mungkinlah, biasalah kita kawan-kawan kan kat kuliah ni biasa juga. Kadang tengok orang jealous, pakai lawa jealous. Datang-datang kuliah gitu kadang-kadang lah kan, kadang-kadang lah gitu. Sikit-sikit lah, saya kata sikit-sikit lah, biasa, normal gitu kan. Tengok orang sikit, bagus lah dia kawan tu. Dah sudah lah, alhamdulillah. Kita hidup ni jangan lebih-lebih. Okay, sikit-sikit sudah. Nampak apa yang tak kena, dah sudah. Kita berlapang dada. Jangan bawa sampai mati. Apa-apa perkara yang kita rasa kita tak boleh. Sebab kita ni nak belajar. Duduk dengan orang yang soleh, makin baik diri kita. Itu kita nak. Kalau tak, kita tutup pintu taufik tu tadi. Sepatutnya semakin kita duduk kan, dalam kuliah ini, semakin banyak belajar, semakin tahu tentang hati tadi, semakin tahu tentang banyak perkara, kita akan lebih menghalang hal-hal yang tak baik berlaku dalam hidup kita. Tak baik tu maksudnya ialah perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah diri, merosakkan akhlak diri kita. Semakin kita halang semua tu. Sebab apa? Kita nak beramal dengan ilmu, akhirnya taufik itu sentiasa ada dalam hidup kita. Tapi kalau just duduk, just macam nak bergaul dengan orang-orang soleh macam gitu-gitu, touch and go, memang tak dapat apa-apalah. Dia tak dapat apa. Dia macam gini tau, saya kata. Orang yang mana dia itu ada ilmu tapi dia tak amal. Naik pada poin yang kedua balik. Betul tak? Ada ilmu tapi dia tak amal. Sama juga yang nombor 4 tu tadi. Dia terpedaya. Dia rasa makin duduk kuliah ni, makin dekat dengan orang-orang yang baik, dia rasa dia bagus. Tapi dia terpedaya sebenarnya. Kerana apa? Kita ini baik kalau kita amal pada ilmu kita. Itu yang menjadikan kita baik. Sebab apa? Kita belajar perkara-perkara yang baik. Kalau kita amal perkara yang baik, insya-Allah baiklah diri kita. Tapi kalau belajar perkara yang baik, tapi yang diamalkan adalah sebaliknya, itu baik ataupun buruk? Buruk. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita tentang golongan yang mana dia ini nanti, dia ada ilmu, dia tahu, dia dulu dilihat sebagai orang yang soleh, tapi kemudiannya menjadi persoalan di kalangan penghuni neraka. Nabi kata, seorang lelaki ini, dia Allah campakkan dalam api neraka. Saya baca dalam bahasa Melayu ya, takut nanti confuse. Baca bahasa Arab sebenarnya, lagi sedap kan kalau baca bahasa Arab. Tapi nanti kan tiba-tiba. Okey, baca jugalah bahasa Arab. Saya lagi suka baca hadis bahasa Arab ya. Saya lagi semangat. Kalau bahasa Melayu ni macam berbual sembang-sembang je. Tapi kalau kita baca bahasa Arab ni, kita tahu ini hadis Nabi. Nabi sebutkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi kata apa? Yuja'u birrajuli yawmal qiyamah fayulqa finnar. Didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat yang mana dia itu dicampakkan ke dalam api neraka. Fatandaliqu aqtabu finnar. Perutnya terburai, ususnya terkeluar dalam api neraka ini. Sebab apa tadi dicampakkan kan? Dicampakkan, akhirnya perutnya terburai, ususnya terkeluar. Lalu Nabi SAW kata apa? Dalam keadaan yang sedemikian, fayaduru kama yadurul himar.
dia berputar-putar dalam api neraka itu sebagaimana seekor keldai. Fayajtami'u ahlun nar alaih. Penghuni neraka mengerumuni dia. Penghuni neraka tengok lelaki ini yang seperti keldai berputar-putar itu tadi. Mereka semua pergi ke arah dia. Ni happening betul keadaan ni, apa hal ni? Dan mereka pun kata begini kepada lelaki tersebut. Fayaqulun fulan ma sya'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Wahai lelaki, wahai fulan, kenapa dengan engkau? Bukankah dulu di dunia engkaulah orang yang mengajak kami kepada kebaikan, engkaulah orang yang menghalang kami daripada melakukan keburukan. Maknanya orang kenal dia ini. Orang kenal dia adalah orang yang dulu ajak orang pergi kuliah, duduk dalam kuliah, sama-sama belajar, ajak orang pada kebaikan. Kalau dia nampak perkara yang buruk, dia tegur. Tapi kenapa pula tiba-tiba engkau dalam api neraka, dalam keadaan yang perutnya terburai, kemudian engkau mengelilingi api neraka ini sebagai seekor keldai? Itu persoalan penghuni neraka bila mereka mengerumuni dia. Lalu dia kata kepada mereka semua, betul. Dulu dekat dunia, aku adalah orang yang ajak kalian pada kebenaran. Aku ajak kalian pada perkara-perkara yang baik. Cuma malangnya, aku tak buat. Aku tak jadi sedemikian. Maknanya dia tak beramal dengan ilmunya. Dulu aku adalah orang yang mencegah kalian daripada keburukan, kemungkaran. Tapi aku juga tak buat perkara itu. Bahkan aku yang buat kemungkaran tersebut. Ini ancaman yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada orang yang ada ilmu. Dia tahu, dia belajar, dia itu memiliki mungkin kepakaran. Cuma dia adalah orang yang tak mengamalkan ilmunya. Sama juga tadi, dia duduk dengan orang-orang yang soleh. Dia nampak kan, dia nampak orang soleh itu bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya. Dia nampak gurunya itu bagaimana keadaan dirinya. Guru itulah guru yang amanah, guru yang memang tulus. Perbualannya perbualan yang baik, perbualan yang tak menyindir-nyindir. Tapi kalau dia sendiri menjadi orang yang suka menyindir-nyindir contohnya, kalau dia sendiri jadi orang yang hatinya tak baik sedangkan gurunya tidak sedemikian, bermakna dia tak beramal sebagaimana guru yang dia lihat setiap hari. Ini ancaman yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ya, kita nak sekarang ini pintu taufik itu Allah buka seluas-luasnya untuk kita supaya kita dapat beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Antaranya ialah bila kita duduk dengan orang yang soleh, kita nampak kebaikan dia, kita berusaha sebagaimana diri orang soleh itu. Kita duduk sekarang dalam kuliah ini, kita nampak kawan-kawan kita ramai yang soleha, kawan-kawan kita banyak ajak kita pada kebaikan, kita nak jadi sebagaimana mereka, itu yang kita buat. Jangan pandang sepi kebaikan yang dibuat oleh teman-teman kita. Jangan tutup sebelah mata kesalehan yang diperlihatkan oleh teman-teman kita. Itu semua tanda keimanan yang ada pada diri seseorang yang sepatutnya menjadi motivasi diri yang tinggi pada diri kita untuk jadi muslimah yang lebih baik, yang lebih salihah dalam hidup. Jika tidak, kita akan jadi sebagaimana orang yang berada di poin yang ke-5 dan yang ke-6 ini. Okey? Terus mengejar dunia ketika sesuatu yang fana ini berlari membelakangi dan berpaling dari akhirat justru pada saat sesuatu yang abadi ini mendatanginya. Saya gabungkan ya poin kita yang ke-5 dan yang ke-6. Kita gabungkan poin tersebut. Pada kedua poin ini diingatkan kepada kita bahawa dunia ini adalah sifatnya dia meninggalkan kita di belakang. Dia stay dekat belakang, kita terus jalan. Tapi akhirat ialah sifatnya dia berjalan. Namun dia ke depan menjadi destinasi tujuan kita. Bermakna bila kita berjalan ni di atas muka bumi ini, yang kita tuju ialah akhirat, bukan dunia. Dunia akan tetap terus berada di belakang kita. Okey? Dia macam ini ya. Ini akhirat. Jalan kita mesti ke depan. Ini dunia. Dunia sentiasa meninggalkan kita di belakang. Kita dekat tengah-tengah ni. Jalan terus ke depan, lihat pada akhirat, jangan pandang ke belakang. Cuma masalahnya, kalau kita jadi orang yang asyik memandang kepada, macam bunyian sekejap.
Cuma masalahnya, kalau kita asyik memandang kepada dunia ni, dunia ini dia tak kekal. Kan? Ya, dunia ni fana. Sebagaimana dalam kitab tu kata, kita asyik memandang kepada sesuatu yang tak kekal, yang akan musnah. Dan kita lupa pada akhirat. Sebab itu, Ali bin Abi Talib, dalam kata-kata yang dia ucapkan, dalam asar yang dia kata apa? Irtahalatid dunya mudbira. Okey? Irtahalatid dunya mudbira. Dunia ini dia bergerak dan dia meninggalkan kita di belakang. Tetapi irtahalatil akhirah muqbilah. Akhirat ini dia bergerak, dia meninggalkan, maknanya dia tu berjalan, namun dia sentiasa di hadapan, menjadi tempat yang kita tuju. Dan kita kalau jalan sekarang ni, kita tahu dunia tu dekat belakang kita, yang kita jalan sekarang ialah menuju kepada akhirat kita. Tapi kalau kita asyik memandang kepada sesuatu yang telah berlalu, sesuatu yang berada di belakang, yang fana, yang tak kekal, bagaimana tempat yang kita nak tuju tu? Dia menjadi sesuatu yang tak menjadi penilaian ataupun value bagi diri kita. Dia tak ada value. Kita akan nampak dunia semata-mata. Ali ibn Abi Talib kata apa? Untuk kedua-dua ini, dunia dan akhirat, ada pengikutnya. Likulli wahidatin minhuma abna. Ada anak-anaknya. Maaf, banun. Okay? Guna perkataan banun. Untuk kedua-dua itu, dunia dan akhirat ada anak-anaknya. Kita ada anak akhirat, ada anak dunia. Kita bayangkan, kita ini anak kan? Bagaimana kita dengan mak ayah kita? Kita ikut mak ayah kita kan? Betul tak? Biasanya kita ikut cara mak kita cakap. Cara saya cakap macam mak saya tak? Tak pernah dengar Yang pernah dengar tak tahulah macam mana. Sama ke tak? Tak sama lah. Lain. Tak sama. Saya lebih relax sikit. Saya ikut arwah abah saya. Kita akan, maknanya perwatakan mak ayah itu kita akan warisi. Pemikiran, kebiasaannya begitu ya. Pemikiran, cara kita bergaul, cara kita berbual, sebab apa? Kita anak kepada mak ayah kita. Kita tak ikut, kalau anak tu orang lain, takkanlah tiba-tiba dia nak ikut cara saya. Itu dah lain dah, beza kan. Kita kata, sebab dia bukan anak Saudara Sakinah, takkan dia nak ikut cara Saudara Sakinah. Berbeza, dia mesti akan ikut cara mak ayah dia, begitu. Sekarang ini, kalau kita kata kita ini anak kepada dunia, bermakna daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki, kita akan bersifat dengan sifat dunia. Tapi kalau kita ini menjadi anak kepada akhirat, kita akan bersifat dengan sifat orang yang nak menuju kepada akhirat. Sebab itu Ali bin Abi Talib dalam asarnya itu dia kata begini, jadilah kalian anak kepada akhirat. Jangan kalian jadi anak-anak kepada dunia. Kalau kita jadi anak kepada dunia, kita akan musnah. Kita akan jadi orang yang beramal dengan amalan-amalan yang tak boleh kita bawa kebahagiaan ketika kita nak masuk di alam akhirat. Ini satu perkara yang sangat bahaya. Lalu Ali bin Abi Talib dalam asarnya ini dia kata begini, hari ini ialah untuk kita beramal. Al-yawm amalun bila hisabin. Kita hidup di dunia ini, dunia ini ialah tempat untuk kita beramal. Amal yang mana tiada hisab. Tapi dia kata hari esok tu maksudnya akhirat. Akhirat inilah tempat kita dihisab yang kita dah tak boleh nak beramal lagi. Dah tak ada lagi nak beramal. Makanya bila kita ni nak memiliki investment yang sangat bernilai untuk kehidupan akhirat ini, ia perlu dimulakan di dunia. Tidak boleh setelah kita mati. Sebab dunia inilah tempat persinggahan untuk kita beramal. Akhirat tempat kita menuai amal yang telah kita lakukan. Sebab tu ada penghisaban. Allah hisab setiap amal baik kita. Yang mana lebih berat, amal baik ataupun amal yang buruk. Kita nak amal baik kita itulah yang menjadi timbangan yang paling berat. Tetapi ia mesti dimulakan di dunia. Amal tanpa hisab, tapi di akhirat ialah hisab tanpa amal. Di akhirat hanya ada perhitungan. Tidak ada lagi chance ataupun peluang untuk kita beramal soleh. Dah tertutup.
Sama juga bila kita meninggal, ketika kita berada di pertengahan jalan itu, memang dah tak ada ruang untuk kita beramal. Sekarang ini pada dunia yang sangat singkat ialah tempat untuk kita sentiasa menghadapkan wajah kita ini, keikhlasan kita ini hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita, pertama tadi apa kita bincang tentang orang yang tak bersyukur. Kedua, tak beramal dengan ilmunya. Ketiga, orang yang tak bertaubat. Keempat, bergaul dengan orang soleh maknanya dia tidak menjadi sebagaimana orang yang baik itu tadi walaupun dia bergaul. Orang yang begini nampaknya sifatnya ke arah mana? Dunia. Dia menjadi followers kepada dunia. Okey? Kita nak jadi followers kepada akhirat supaya yang kita ikut itu ialah kebaikan yang akhirnya akan bawa kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya di sini masuk pada perenggan yang akhir di bawah itu. Aku Ibnul Qayyim, okay, maknanya aku di sini ialah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tambahkan, pangkal semua sifat itu adalah tidak adanya perasaan harap dan cemas terhadap Allah. Tu dalam setiap urusan kita perlu letakkan pengharapan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud harap ni ialah bila kita buat amal soleh, kita ada satu harapan Allah Subhanahu Wa Taala terima. Allah Subhanahu Wa Taala akan kita bertaubat, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kita. Ini semua kita panggil sebagai pengharapan. Semua hamba yang beriman kepada Allah, harapannya mesti tinggi pada Allah. Itu yang menjadikan kita seorang hamba yang nak beramal soleh. Tapi kalau harapan kita tidak ada pada Allah, kita tak jadi orang yang nak terus-terusan beramal soleh. Sebab itu tadi dia kata, orang yang dia tertutup pintu taufik itu, puncanya ialah apabila dia tidak ada perasaan harap dan cemas terhadap Allah. Penyebabnya adalah keyakinan yang lemah akibat lemahnya penglihatan hati. Lemahnya penglihatan itu tidak lain kerana kekerdilan dan kerendahan jiwanya serta kebiasaan menukar sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Asalnya ya kita lihat pada poin 1, 2, 3, 4 tu kan. Semua itu adalah perkara yang baik. Tetapi kita menukar ia menjadi perkara yang buruk. Allah bagi kita nikmat itu baik. Betul tak? Masalahnya jadi tak baik bila kita tak bersyukur. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita menuntut ilmu itu baik. Tapi kita tak beramal. Kita gantikan ia dengan sesuatu yang tidak baik. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala acknowledge dosa yang kita buat dan Allah berikan kita ruang untuk bertaubat. Masalahnya kita tak bertaubat. Seterusnya, okay, kita ni Allah berikan peluang untuk duduk dengan orang-orang yang soleh. Tapi apa kita buat? Kita tak mengambil pengajaran, kita tak bersifat sebagaimana orang-orang yang soleh itu. Kita menggantikan ia dengan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk. Maka dia kata begini, seandainya jiwa seorang hamba benar-benar mulia, nescaya dia tidak akan rela terhadap segala sesuatu yang bernilai rendah. Jadi yang ditukar ganti itu tadi ialah bernilai rendah. Yang mana kalau sekiranya kita ini terus berpegang pada yang bernilai tinggi itu tadi, jiwa kita juga akan turut jadi tinggi. Tapi sebab kita dah tukar tadi kan, tak bersyukur, tak beramal, tak bertaubat, tak mencontohi orang-orang yang soleh, kita tukar keadaan itu. Kita sendiri yang meletakkan jiwa kita berada pada tempat yang rendah. Bimbang-bimbang orang yang begini, pengharapannya pada Allah itu semakin tipis. Jadi kita tak nak menipiskan pengharapan kita yang kadang-kadang saya rasa tak berapa nak kuat. Betul tak? Harapan kita pada Allah ni kadang-kadang dia cepat goyah. Untuk menguatkannya ialah dia tidak lain dan tidak bukan melainkan dengan sentiasa istiqamah pada amal ibadah kita. Itulah yang akan menguatkan pengharapan kita sangat tinggi pada Allah. Tapi kalau kita mengabaikan tadi, mengabaikan taubat, mengabaikan amal soleh, mengabaikan syukur, semua itu dia akan menipiskan setiap sesuatu yang berkaitan dengan pengharapan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja pengajian kita pada pagi ini. Ada apa soalan? Jarang-jarang saya buka ni. Ya.
Oh, dia tahu tapi dia tahu dosa, pahala, syurga, neraka tapi dia masih buat juga. Kenapa orang macam itu? Kenapa macam gitu? Oh, sebab kita jangan lupa kita ada nafsu. Okey? Allah Subhanahu Wa Taala berikan nafsu tu sebagai ujian dalam hidup kita. Yang mana kita nak ikutkan apa yang kita suka, ikutkan perasaan dan sebagainya. Sebab itu, kalau ada ilmu tapi nafsu dia tak terkendalikan, susah juga. Ini kita panggil sebagai kemuliaan jiwa. Yang tadilah you sebut tu. Bila kita jadi orang yang tak bertaubat, jadi orang yang tak nak beramal soleh, kemuliaan jiwa kita dia akan menurun. Sebab kita fitrahnya memang Allah ciptakan kita ni mulia. Ada satu perasaan nafsu yang sangat cantik, nafsu yang bersih. Tapi kemudiannya syaitan itu datang, dia mengotorkan nafsu tersebut. Cuma kalau kita betul-betul tadi ada ilmu tu kan, kita akan usaha untuk tepis perkara-perkara yang begini. Okay, wallahu a'lam. Ya, sama-sama. Mujahadah, betul. Mujahadah yang sangat tinggi mujahadah tu mesti ada dalam diri kita. Kalau tak ada mujahadah, tak ada perjuangan, memang susahlah. Kalau semua benda kita ambil sambil lewa, memang kita tak ke mana. Sebab tu nak bangun malam pun susah. Dia mesti mujahadah. Kan? Nak baca Quran pun susah. Walaupun kita kata kadang-kadang macam senang je nak buka tinggal baca. Tapi susah juga. Semua kena ada mujahadah. Okey? Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.